tata cara dan juga pengurusan jenazah mangsa COVID-19 ini. Kita nak tahu bagaimana penglibatan Ustaz sendiri dalam pengurusan jenazah baik COVID-19 ini, Ustaz. Baik, pertamanya kami SPJ Malaysia, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia ni adalah satu NGO bebas peringkat kebangsaan yang kita mempunyai rangkaian ahli di seluruh negara. Jadi kepakaran kami ni kepada pengurusan jenazah yang biasa dan juga yang kritikal. Nah, dan kita juga berpengalaman dalam mengendalikan beberapa jenazah yang pandemik, antaranya HIV, AIDS dan sebagainya. Okay. Jadi untuk kes COVID-19 ni kami menawarkan diri kepada pihak kerajaan terutamanya untuk kita sama-sama berganding bahu menguruskan jenazah ni, sebab kita tidak mahu isu seperti mana kesalahfaham yang berlaku di Rantau Panjang baru-baru ni kan. Menyebabkan mereka yang tidak berpengalaman, yakni dalam kalangan ahli keluarga dan juga penduduk kampung yang terpaksa turun sendiri nak menguruskan jenazah COVID-19 ni. Ini satu benda yang boleh memudaratkan sebab mereka tak ada pengalaman. Sebab itulah kami sejak daripada awal lagi kita merayu pada kerajaan supaya membuka ruang kepada NGO terutamanya kami sendiri ni untuk kita sama-sama berganding bahu dalam isu COVID-19 ni, insya-Allah. Baik. Dari segi tata cara pengurusan jenazah mangsa COVID-19 ini, mungkin Ustaz boleh kongsikan daripada permulaannya sampailah akhirnya, sampai ke pengebumian. Bagaimana ia dilakukan, Ustaz? Baik, untuk yang paling penting sekali nak menguruskan jenazah pandemik COVID-19 ni ialah pemakaian yang menguruskan atau mengendalikan jenazah itu sendiri, iaitulah diperlukan PPE tu, iaitulah personal protective equipment tu, alat pelindung diri. Jadi pemakaian tu kena kemas, terutamanya bahagian topeng mukanya tu perlu double 2. Dia kena pakai 2 lapis, sarung tangan kena pakai 2 lapis kurang-kurangnya, dengan kasut, boot dan sebagainya. Dan waktu kita nak mengendalikan jenazah tu, kita ikut bagaimana Muzakarah Fatwa Kebangsaan tahun 2015 yang mana memutuskan untuk pesakit pandemik seperti ini ataupun virus yang bahaya seperti ini hanya sekadar ditayamumkan di atas polybag ataupun plastik bag yang balut mayat tu. Dengan cara kita niat saja aku tayamumkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala, kemudian sapu di bahagian mukanya, bukan sentuh pada mukanya, di atas bag tu. Kemudian di sebelah kanan tangan dia sehingga ke siku, kemudian sebelah kiri tangan dia sehingga ke siku. Itu saja 3 bahagian. Kemudian jenazah ni tidak perlu dikafankan sebab dia dah ditutup dengan polybag tu. Dibawa dengan berhati-hati, yang ini kita sendiri jangan sampai terdedah dengan jenazah tu sendiri. Ahli keluarga tidaklah bersepatutnya dielakkan untuk melihat ataupun menyentuh secara langsung jenazah tu sebab penyakit ni dia merebak melalui udara. Difahamkan pada saya sekitar 6 jam pun masih hidup lagi. Jadi kita bimbang jangkit kepada keluarganya. Jadi disolatkan dengan kaedah yang sama, semuanya tidaklah terlalu rapat. Kita kena jarak 1 meter juga antaranya lah. Dan digalakkan ahli keluarga untuk buat solat jenazah gaib di rumah. Dia boleh, tak ada masalah. Kan? Ataupun kaedah yang kedua, setelah kita dah tayamum jenazah ni, terus saja bawa ke tanah kubur dengan cepat dengan pemakaian yang PPE tadi, terus kebumikan jenazah tu, dan kemudian setelah selesai ke bumi tu baru disolatkan jenazah tu, solat jenazah gaib namanya. Itu saja. Dan setelah dikebumi ataupun semasa proses pengebumian itu, anggota keluarga boleh lagi melihat dengan jarak yang jauh, Ustaz? Memang kita memikirkan keadaan, kita pun tahu atas ihsan perikemanusiaan kan. Jadi keluarga tu ingin melihat tapi terhalang kerana faktor situasi semasa. Jadi sepatutnya keluarga duduk dalam jarak yang jauh. Melainkan atas budi bicaranya dengan pihak yang terlibat untuk dipakaikan pakaian yang khas supaya dia dapat membantu. Saya sebenarnya nak sangat menyarankan kepada pihak kerajaan sendirilah supaya waktu diberi taklimat nak menguruskan jenazah COVID-19 kepada keluarga, mintalah beberapa ahli keluarga yang boleh terlibat dan terangkan cara pemakaian dan cara prosedurnya supaya mereka sendiri dapat mengenalikan jenazah keluarganya tu sampai selesai. Sebab kita pun kesian kalau ayah kita meninggal dunia, kita langsung tak ada sentuh berbakti. Jadi benda ni atas ihsan kan. Sebenarnya benda ni
kita boleh aturkan atau boleh bicara lah, maknanya pihak yang bertanggungjawab ni dia perlu explain, jelaskan benda tu dengan sebenar. Sebabnya kalau kita tengok di media sosial kan Ustaz, ada yang berkongsikan juga katanya apabila ahli keluarga kita yang dijangkiti dikatakan positif COVID-19 kemudian dibawa ke hospital, katanya itu adalah kali terakhir kita melihat ahli keluarga kita itu, ya, dan sampailah kalau sampai ajalnya bila ahli keluarga nak tengok pun tak boleh. Betul ke Ustaz macam tu? Ya, sebetulnya macam itulah sebab keadaan yang kita tengok sebelum ni pun macam tu. Bila dia dah masuk hospital, tak boleh lawat. Sebabkan faktor kesihatan semua. Kemudian sampailah kalau ditakdirkan dia meninggal dunia, sampai ke kubur pun tak boleh lihat. Jadi benda ni satu benda yang amat merumitkan lah, ataupun mengecewakanlah waris-waris kan. Tapi inilah keadaan yang perlu kita hadapi sekarang ni. Baik. Ustaz, ini saya rasa adalah mungkin pendedahan yang pertama kali ya, kalau kita lihat di Malaysia ini berkaitan dengan COVID-19. Dan apa mungkin pandangan Ustaz supaya ilmu sebegini dapat diperkembangkan, supaya lebih ramai yang tahu, kalaulah berlaku pada masa akan datang nanti, kita lebih ramai yang mengetahui tentang tata cara pengurusan jenazah pandemik seperti ini, Ustaz? Kita sekarang ni medium kita ni terbatas kepada media sosial saja dan juga TV serta radio. Jadi kita kembangkan antaranya seperti mana yang bernama buat sekarang ni, hubungi saya kan, untuk kita mendapatkan kejelasan macam mana pengurusan dia. Dan sebenarnya benda ini, tata cara ini kita boleh kembang luaskan kepada masyarakat, libatkan masyarakat juga. Tapi tidaklah secara menyeluruh, mungkin daripada NGO tu sendiri ataupun pihak-pihak masjid, surau kan, supaya benda ini kita dapat atasi bersama. Sebab saya berdasarkan pemerhatian saya sendiri, menurut pada situasi semasa ni, kes kematian makin hari akan makin bertambah. Dan saya yakin pihak KKM sendiri pun tak mampu untuk menangani setiap kes kematian ini pada masa akan datang. Jadi jika benda ni tak diatasi daripada awal, maka akan menjadikan satu polemik yang besar lah kepada masyarakat terutamanya. Baik. Dan dari sudut pengurus jenazah itu sendiri ya, selepas selesai saja untuk proses tayamum, kemudian pengebumian, apa tindakan untuk kebersihan diri pula bagi pengurus jenazah selepas itu, Ustaz? Bagaimana? Setelah kita selesai mengendalikan atau menguruskan jenazah COVID-19 ni, maka tata cara tu perlu diterangkan jugalah daripada pihak Kementerian Kesihatan, atau yang mana mereka ni perlu menanggalkan mengikut prosedur dia. Dia ada cara dia nak menanggal pemakaian tu. Kemudian pemakaian tu yang di luar tu kita buang. Kemudian baju yang kita pakai ni dicuci terus. Masukkan ke dalam mesti basuh, asingkan, jangan dicampurkan, dan kita terus mandi, bersihkan diri kita. Kemudian sabun dengan banyak, barulah kita kembali kepada keluarga kita. Itu yang pentingnya. Okey. Baik, selepas ni kalaulah kata ada yang meminta skuad pengurusan jenazah untuk buat kursus ya, bagi pengurusan jenazah pandemik seperti ini, adakah skuad pengurusan jenazah sudah pun bersedia ke arah itu? Ya, insya-Allah kita memang bersedia daripada awal, sebab benda ini perlu pendedahan, memang perlu pendedahan seluruh negara. Jadi untuk di masjid, di surau mungkin sekarang ni tak boleh. Sekarang ni kalau nak buat untuk taklimat awal ni mungkin di bahagian hospital, forensik dan sebagainya. Dan juga kami akan buat secara atas talian untuk pengurusan jenazah ni, supaya semua orang nampak bagaimana prosedurnya itu daripada awal sehinggalah habis, insya-Allah. Okey. Baik. Dan satu lagi, bagi mereka yang ingin bersama dengan skuad pengurusan jenazah, bagaimana Ustaz untuk penyertaannya? Baik, untuk kemasukan ahli baru untuk masa ini kami belum buka lagi, insya-Allah akan datang. Cuma mana-mana ahli yang dah berdaftar atau dah bersama dengan SPJ Malaysia, dia boleh mengikuti melalui grup WhatsApp kami yang kami sediakan untuk setiap negeri, dan juga melalui Facebook dan juga Instagram. Itulah medium kami. Dan untuk tahu lebih lanjut tentang pergerakan kami, boleh tengok Facebook Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia dan juga Instagram kat situ. Okey. Baik Ustaz, ini ada soalan daripada rakan kita. Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang berita-berita palsu tentang pengurusan jenazah yang disebarkan melalui media sosial ni? Mungkin Ustaz ada nasihat sedikit, Ustaz, boleh diberikan kepada netizen-netizen kita, Ustaz? Sebenarnya
kita susah nak bendung berita-berita palsu yang menular sekarang ni kan, daripada segi bilangan kes, dari segi pengurusan jenazah dan sebagainya. Jadi nasihat saya dalam keadaan yang kritikal ini, sebelum kita nak menyebarkan suatu mesej atau info yang kita terima, kita kena ada tabayun, siasat dahulu. Daripada mana puncanya, betul ke berita ni dan sebagainya, supaya kita tidak menyebabkan orang lain terbeban. Bagaimana baru-baru ni ada tular Lembaga Zakat Selangor ni membuka cawangan banyak-banyak tempat untuk menyumbang. Jadi benda ini sebenarnya saya tanya terus pada Lembaga Zakat Selangor, dia kata tak ada. Maknanya benda tu hanya palsu. Jadi patutnya benda dihentikan, termasuk dalam bab pengurusan jenazah tu sendiri. Jangan kita menakut-nakutkan orang, jangan kita mengaitkan waris-waris dan sebagainya, sebab benda ni menambahkan tekanan lagi kerana mereka tak dapat tengok jenazah. Tetapi dan tambah pula dalam keadaan begini, orang tambah pula menularkan cerita-cerita yang palsu tadi. Okey. Baik, dan sepanjang untuk persediaan ya tentang COVID-19 ini dan juga kemungkinan yang berlaku, kita nak tahu juga bagaimana kesiapsiagaan skuad pengurusan jenazah Malaysia bagi membantu melancarkan proses-proses tertentu untuk COVID-19 ini, Ustaz. Alhamdulillah, kami skuad pengurusan jenazah Malaysia sendiri ada rangkaian di setiap negeri seluruh Malaysia, dan kita ada collaboration dengan beberapa pihak yang lain, termasuk masjid dan surau dan juga Jabatan Agama dan juga NGO-NGO di bawah Gabungan Pengurusan Jenazah Satu Malaysia. Jadi isu ni insya-Allah kita sentiasa bersiap siaga, sebab itulah kami yakin untuk menawarkan perkhidmatan kami di seluruh negara bagi bantu pihak kerajaan menangani isu wabak COVID-19 ni. Okey. Jadi memang sentiasa orang kata ada kesiapsiagaan tu 24 jam, Ustaz ya? InsyaAllah. Okey. Baik, jadi apa pun kita nak ucapkan semoga segala urusan Ustaz dan juga rakan-rakan di skuad pengurusan jenazah Malaysia dipermudahkan ya. InsyaAllah. Dan juga sama-sama sebenarnya kita cakna berkaitan dengan ilmu baru ini, dan juga moga ia dapat disebarluaskan lagi pada masa akan datang. InsyaAllah, mudah itulah harapannya. Okey Ustaz, terima kasih kerana bersama dengan kami waktu ini. Sama-sama. Di Bernama Radio. Baik, itu dia tadi kita bersama dengan Ustaz Rafiuddin Zainal Rasid yang merupakan pengerusi eksekutif Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia SPJM, bercakap mengenai pengurusan jenazah mangsa COVID-19. Ilmu baru yang boleh kita pelajari ya, dan ia membabitkan juga tentang tata cara pengurusan jenazah. Okey, baik, jadi kita harus berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini pukul 12.30 hari kita ada utama waktu ini. Jadi terus anda ikuti kami Bernama Radio, stesen berita bisnes anda.